Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Sadia bersama Pengarah Penghemat Perusahaan JPA, Encik Suami Ali, Kepala Pengarah Penghemat Perusahaan PKP, dan tuan-tuan dan puan yang saya hormati semua. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasihlah di atas kesudian tuan-tuan dan puan untuk hadir ke sesi penerangan mengenai SBPA pada petang ini. Difahamkan agak ramai, lebih 100, lebih kurang dalam 120 pegawai dapat hadir pada sesi pada petang ini. Kita pun tak jangka seramai ini. Dan ada juga saya difahamkan ada kelas ni sepatutnya petang ni ada yang minta persialan untuk mendengar penjelasan di pihak GPA lah tentang SPP ini. Jadi pada petang ini saya akan menerangkan secara ringkas saja hal-hal yang berkaitan dengan pegawai yang berada di jawatan latihan bagi yang menyentuh skim perkhidmatan, penjawatan, khususnya berkaitan dengan perkhidmatan, besaran dan juga gaji. Jadi saya mulakan dengan berkaitan dengan skim perkhidmatan. Kita tengok slide. Nanti teruskan next. Jadi saya saya dah sentuh tadi, tak perlu saya ulang. Next. Okay, next. Di sini saya nak mulakan di sini lah. Ada segi piramid struktur baharu dalam perkhidmatan awam ni ada 4 seperti mana diterangkan oleh bos saya sebentar tadi. Bagi jawatan premier dia terdapat 36 jawatan untuk jawatan premier yang mana antaranya termasuklah KSN, KPPA, KSP KSU, semua KSU, ketua perkhidmatan iaitu Pegawai Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, Ketua Pengarah Kesihatan, Ketua Pengarah Pelajaran, Ketua Pengarah Kerja Raya, Akauntan Negara, dan 3 Ketua Pengarah Agensi Pusat iaitu Ketua Pengarah ICU, Ketua Pengarah EPU dan Ketua Pengarah Mampu. Ini merupakan 36 jawatan premium dan dalam dewan ini merupakan calon-calon lah sebenarnya, calon-calon yang bakal mengisi sebab tuan-tuan perempuan yang bakal memegang sarjana, bakal memegang PhD dalam berbagai bidang. Kemudian di bawahnya ada kumpulan perusahaan tertinggi, ada 6 lapisan grade yang sekarang ni ditukar kepada 4 lapisan saja iaitu turus Sekarang ni ada turus 1, 2, 3 jadi turus sahaja. Kemudian grade pertama A hingga C. Kumpulan pengurusan dan profesional ada 5 lapisan grade yang dikekalkan dan kumpulan pelaksana yang ditukar nama kepada kumpulan dan sebelum ini dikenali sebagai kumpulan sekolah. Okay, next. Okay, dari segi penggelaran grade jawatan dan grade gaji SBPA pertamanya pemansuhan grade jawatan 1 hingga 10 ini untuk sokongan 2 kita tak ada wujudkan lagi. Kemudian menangani isu perbandingan grade lantikan dan juga kenaikan pangkat, dan ketiganya perubahan sistem jadual gaji matrix. Ini penggelaran grade gaji. Okay, next. Okay, bagi kelaikan ijazah baru dalam SBPA ni ialah 1 diploma bermula dengan 2, STPM 3, SPM 4 dan akhir sekali PMR yang bawah sekali 5. Okay, next. Ini merupakan contoh bagi grade 53, 54 sekarang ni grade SBPA yang baru ialah 1-6. Maksudnya kalau dia dalam skim PTD, skim yang baru ni dikenali sebagai M1-6. Kalau di grade F48 dia akan bermula dengan F1-4. Ini merupakan grade jawatan dan juga grade gaji yang baru di bawah saran baru perkhidmatan awam. Okay, next. Ada 11 skim perkhidmatan telah pun digubah dalam SBPA ini. Okay, cuba kita lihat senarai Next. Ini merupakan senarai skim-skim perkhidmatan yang terlibat. Tetapi bagi pegawai yang jawatan latihan ini cuma ada 1 skim saja yang terlibat dari segi penggubaran. Kita next. Iaitu pegawai latihan kemahiran. Ada tak pegawai dalam skim perkhidmatan ini dalam dewan ini? Sebab dalam pegawai jawatan latihan memang ada lah dari pegawai, tapi mungkin ada yang tak datang hari ini. Mereka ni di bawah skim yang baru SBPA dikenali sebagai penolong pegawai latihan vocational. Skim baharu bagi jawatan ini. Bagi yang lain-lain skim yang lain itu dikekalkan. Okey, pergi pada yang berikutnya. Penggubaran next.
Next. Perubahan nama perubahan nama ada 15 skim perkhidmatan yang terlibat dalam perubahan nama ni. Dalam bagi pegawai jawatan latihan ni tak ada yang terlibat lah. Kebanyakan merujuk kepada pegawai dalam kumpulan pelaksana. Okay, next. Ini skim-skim pegawai yang terlibat ada 15. Okay, next. Okay. Perubahan lapisan grade ada 7 skim perkhidmatan, tak ada berkaitan apa dengan pegawai jawatan latihan. Next. Jadi kalau kita lihat lah macam contoh lah, macam guru bahasa tu ditambah pada satu lagi grade ke grade 54. Okay, next. Okay, kaedah kenaikan pangkat di bawah SBP ada 2. Satunya tanpa keputusan jawatan dan keduanya melalui kepakaran bidang khusus. Cuba kita tengok next. Bagi yang tanpa keputusan jawatannya ada 5 jawatan skim perkhidmatan saja yang terlibat, iaitu juru terbang, biasa juru terbang, biasa kapal terbang, pegawai sains, guru bahasa dan juga pegawai latihan kemahiran. Ini boleh dinaikkan pangkat tanpa jawatan. Manakala bagi kepakaran bidang khusus, perubatan bidang penyelidik, PTD, F dan sekian lain itu kekal lah seperti mana biasa. Okay, naik taraf ada 22 skim perkhidmatan yang dinaik taraf. Bagi pegawai jawatan latihan ini tidak terlibat. Okay, next. Yang berikutnya dari segi pindaan terhadap syarat lantikan. Ini pun kita pindah. Next, cuba kita tengok. Okey, pertama dari segi jawatan-jawatan baru yang akan diiklankan mulai tahun depan. Syarat pertamanya kita letakkan kepujian dalam bahasa Melayu kan. Kepujian dalam bahasa Melayu ini dalam masa kita memartabatkan bahasa Melayu kan. Kedua, peningkatan syarat lantikan ini merujuk kepada kenaikan pangkat syarat lantikan diubah sistem dan ini indeks isi badan. Tapi ini merujuk kepada skim-skim tertentu lah. Macam agensi berkuasa, tak ada macam PTD ni, tak ada lah nak tinggi berapa, saiz badan, jet muka, tak ada. Tidak skim-skim tertentu lah. Ok, next. Ini pelantikan secara terus ya. Di grade naik pangkat, bermula pada grade 48 ke atas. Jawatan tersebut grade 48 ke atas boleh dilantik di kalangan honor, maksudnya daripada swasta yang masuk lah dalam gaungan. Ini ada cara atau kaedah kena melalui ketua perkhidmatan yang akan menetapkan kriteria dan juga untuk buat pemilihan Okey, next. Secara keseluruhan di bawah SSM ada 279, tapi di bawah SPDA baru kajian yang dibuat oleh pihak bahagian organisasi cuma ada 234 skim perkhidmatan saja. Okey, next. Okey, ini agak penting untuk kita pahami Di bawah SBPA terdapat 78 skim perkhidmatan yang dijumukkan dan jumlahnya ialah seramai 3,352 orang bagi 97 skim perkhidmatan. Tapi untuk pegawai yang di jawatan latihan ni tak ada, cuma ada satu skim sajalah, iaitu cuba tengok next. Seterusnya next. Saya ingat nombor sebelum ni, nombor 21 sebelum slide sebelumnya. Ini penolong pegawai latihan bagisnya. Yang ini kalau sekiranya pegawai ni tidak memilih option SBTA, perkhidmatan mereka ni boleh ditamatkan lah bulan 1/1/2011. Jadi mereka ni kalau sekiranya menerima SBTA, dia boleh meneruskan perkhidmatan. Tapi saya percaya pegawai yang berada di jawatan latihan ni membuat saya bijak lah dalam memilih optionnya. Cuma ada dalam pegawai jawatan latihan ada satu skim yang terlibat dalam penjemputan iaitu penolong pegawai latihan bagisnya yang ditukarkan kepada pegawai latihan kemahiran. Okey, itu saja yang next. Okey, next. Seterusnya. Okey, itu beritahu sebab tu saya tak nak terangkan secara detail lah, sebab tidak menyentuh sebenarnya, tidak menyentuh tentang pegawai yang berada di start lah. Okey, seterusnya saya pergi kepada perkara yang berkaitan dengan urusan perkhidmatan. Slide yang kedua tentang urusan perkhidmatan. Gaji itu saya tunjuk last sekali lah boleh saya dah tunjuk, dah scan dalam gaji tentara berbuat ni bagi setiap skim Okey.
Okey, pembangunan modal insan ya. Bagi pembangunan modal insan ni kita ada program transformasi minda yang disebutkan oleh bos saya. Ini merujuk kepada kursus induksi sebenarnya. Dia menggantikan kursus induksi. Kursus induksi bagi pegawai yang baru dilantik lah. Dan tempohnya selama 5 hari. Kemudian peperiksaan sahaja umum dan juga peperiksaan. Ketiganya prospek Prospek ni kalau tuan-tuan perempuan melayani laman web JPA, boleh tengok perkeliling perkhidmatan bilangan 4 2011 dia ada menghuraikan secara terperinci tentang prospek ni boleh baca lah jika ada kelapangan Kemudian pingat perkhidmatan cemerlang, ini pun dah diterangkan melalui perkeliling surat perkeliling perkhidmatan bilangan 7 2011. Kemudian kita ada penilaian prestasi, jadi mulai tahun hadapan ada borang baru untuk penilaian NMPT untuk pegawai perkhidmatan penjawat awam untuk semua, termasuk juga untuk pegawai yang berada dalam pegawai jawatan latihan tahun hadapan tahun ini masih kekal menggunakan borang yang sedia ada. Dan kemudian dari segi kemajuan terjadi ini ada disentuh di bawah saya tadi Okey, next. Dari segi pengurusan sumber manusia, dasar pemisah ni dah disentuh oleh bawah saya tadi, tempoh percubaan 6 hingga dah mulai hingga 24 bulan. Lateral entry, kemasukan di peringkat PNP Kemudian pelepasan dan juga peletakan jawatan, ini pun dah disentuh tadi Sebelum ni kita kena minta terusan tentang perkhidmatan, tapi dengan di bawah SPPA ni kita cuba hantar surat pemakluman saja kepada ketua jabatan dan ketua perkhidmatan. Ini untuk menggalakkan pergerakan mobiliti pegawai dalam sektor awam Kemudian option. Okey, next. Ini perkara yang cukup penting lah Pertamanya, option ini diberi kepada semua pegawai tetap termasuk pegawai dalam tempoh percubaan yang belum confirm pegawai ditempatkan sebagai pinjaman ataupun tugas sementara, dan pegawai yang sedang bercuti ini merujuk kepada tuan-tuan perempuan lah cuti belajar bergaji penuh di dalam ataupun di luar negara. Dan kita dari segi rekod kita dapati kesemuanya kita dapat hubungi lah sekurang-kurangnya alamat email sebab pengalaman kita dalam beberapa option yang kita buat sebelum ni, terdapat juga pegawai yang cuti belajar ni kita tak dapat kesan tak dapat kesan termasuk juga yang berada di dalam negara sebelum ni kita pun tak tahu ke mana dia pergi petapa ke tak dapat kesan. Jadi apabila berlaku sedemikian kita terpaksa memohon pengecualian lah, macam option dari 56 ke 58 sebelum ini. Kita terpaksa minta pengecualian kepada bahagian pasukan perkhidmatan supaya mereka ini dibenarkan untuk membuat option apabila mereka melaporkan diri. Jadi untuk pegawai yang dalam kategori ini, sekiranya mereka tidak dapat dikesan kita boleh tawarkan option apabila mereka melaporkan diri. Tempoh option ialah selama 15 hari mulai besok sehingga 30 Disember. Jadi tuan-tuan puan-puan ni semuanya dah dapat borang option. Jadi tempoh masa agak panjang 15 hari untuk tuan-tuan puan-puan untuk membuat pilihan. Tetapi bagi yang mereka yang tak sabar nak sign juga tak sabar nak sign juga hari ini, saya nasihatkan boleh sign tapi jangan letak tarikh sebab kalau tarikh letak hari ini tak valid benda tu, sebab option ni berguna pada 16 sehingga 30 Disember. Kalau ada yang tak sabar lah tapi kalau ada yang nak fikir boleh bawa balik dulu borang option tu dan kembalikan semula kepada pihak kami sebelum 30 Disember 30 Disember. Dan option yang dibuat ni adalah muktamad tidak boleh dipindah selepas diserahkan tak ada talian hayat lagi dah selepas tu muktamad. Jadi tempoh yang diberikan selama 15 hari kenalah diberikan pertimbangan yang sewajarnya dan buatlah keputusan yang bijak untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kepentingan perkhidmatan awam. Okey, next. Ini dari segi borang lah. Kebanyakan pegawai bagi jawatan latihan hari dia akan dapat borang lampiran G lampiran G. Okey, next. Syarat-syarat option pertamanya dibuat tanpa syarat. Kalau dalam perkeliling 7 2011 tu, 11 2011 tu kita dah letak syarat-syarat Jadi tuan-tuan perempuan tak boleh lah pandai-pandai pula menetapkan syarat baru. Jadi
syarat tambahan tidak boleh dan tuan-tuan perempuan dianggap tidak bersetuju jika tidak buat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas, bersyarat ataupun dengan bantahan, dengan pindaan, tidak menggunakan option kepada pejabat yang pun tak tanpa sebab yang bersabar. Ini pun penting sekiranya tuan-tuan perempuan tidak mengembalikan dokumen option ini sebelum 30 Disember, tuan-tuan dan puan dianggap sebagai menolak option dan akan kekal dalam sistem usahaan Malaysia. Okey, next. Ini sekiranya sebelum buat kuasa sebelum 1/1/2011, sekiranya tuan-tuan meletak jawatan ataupun meninggal dunia, option itu dianggap terbatas dan sekiranya terbukti tidak boleh orang seperti mana yang saya jelaskan tadi, boleh diberikan orang sekali lagi sekiranya dalam kes-kes yang tidak kesalahan. Okey, next. Okay, implikasi tidak setuju menerima option SBPA ini bagi skim perkhidmatan yang kekal dan dimuatkan di bawah SBPA akan kekal atas skim perkhidmatan yang asal sebelum 1 Januari 2012. Jadi kalau sekiranya ada di kalangan tuan-tuan yang menolak, akan kekal di bawah sistem saraan Malaysia. Bila bagi skim perkhidmatan yang dimuatkan sebelum SBPA dan dimasukkan jawatannya akan dibesarkan di bawah akta pencen. Ini yang tadi saya sebut tadi lah, bagi skim perkhidmatan dan pegawai latihan bagi tadi. Satu skim saja yang berkaitan dengan pegawai yang berada di jawatan latihan. Okey, saya ingat itu je tentang hal-hal yang menyentuh tentang perkhidmatan. Seterusnya saya pergi kepada yang ketiga tentang faedah persaraan. Faedah persaraan ini pun saya ingat tak perlu saya cerita panjang sebab bawah saya tadi dah sentuh pun. Okay, umur persaraan paksa bagi pegawai yang masih dalam perkhidmatan pada 1 Januari boleh memilih option 55 tahun ke 60 atau 58 ke 60, 56 ke 60 atau 58 ke 60 atau kekal umur persaraan paksa 55, 56, 58. Maksudnya di sini tuan-tuan puan tak boleh lah kalau dulu pilih 55 nak pergi ke 56 ataupun sebelum ni dah pilih 58 nak patah nak balik ke 56. Itu tidak dibenarkan. Semuanya seperti mana ada 4 pilihan saja. Okey, dari segi persaraan atas kehendak kerajaan ataupun menteri, ini hanya untuk kes-kes bagi pegawai 36 jawatan tadilah, jawatan terima tadi. Okey, kemudian bagi kebolehan ini untuk menggalakkan pihak awam cemerlang kembali dalam perkhidmatan awam. Ini sekiranya dalam tempoh pegawai ini dalam perkhidmatan kemudian dia bertukar ataupun letak jawatan pergi ke swasta dan kembali semula dalam swasta dalam kemudian balik semula pada dalam sektor awam, bermakna tempoh yang dia bekerja dengan kerajaan sebelum ni akan yang dikira untuk perkiraan faedah persaraan. Maksudnya tidak dianggap terputus langsung. Okey, bagi pembayaran pencen bagi pesara pilihan ini diawalkan bagi lantikan pada atau selepas 12 April 1991, pencen akan boleh dibayar apabila mencapai umur 55 tahun bagi kes persaraan pilihan sendiri. Ini diawalkan sebab sebelum ini di bawah akta pencen yang sedia ada, sekiranya kita memilih umur 58 dan kita bersara pada umur 50 lah katakan, kita kena tunggu sehingga umur bersara wajib iaitu 58. Tapi di bawah SBPA ni, kalau sekiranya kita memohon untuk bersara pilihan, kita akan dibayar faedah bayaran pencen itu mulai umur 55 tahun. Diawalkan. Saya rasa semua tuan-tuan puan yang berada dalam jawatan ini termasuk dalam kategori ni lah, pegawai yang dilantikkan selepas 12 April 1991. Betul semua muda-muda belaka ni. Okey. Okey, satu lagi yang saya nak maklumkan di sini option SBPA dan option pilihan umur persaraan dia bukannya satu package lah yang serentak. Kalau kalau kita pilih SBPA, kita kena ambil option umur 60 tahun. Bukan ianya adalah berasingan. Maksudnya di sini tuan-tuan perempuan boleh pilih SBPA tapi boleh tidak memilih option umur persara 60. Ini sekarang dapat memberikan kefahaman yang jelas lah. Sebab selama ni adalah macam-macam spekulasi
banyak orang yang tanya, dia kata adakah di package tu lah macam nak paksa terima SPPA dan paksa umur bersara jadi orang. Okey, saya ingat itu saja yang berkaitan dengan faedah persaraan. Seterusnya yang terakhir lah, dari segi gaji ni. Gaji ni mungkin penting lah untuk tuan-tuan dan puan lihat. Sebab yang dalam borang tu pun kita hanya menawarkan gaji di bawah SPPA pada 1/1/2012. Jadual gaji yang sebenarnya setakat ni kita belum, pihak JPA belum paparkan dalam laman web JPA, sebab kemungkinan dalam minggu depan baru boleh dipaparkan dalam laman web JPA. Okey, next. Saya ingat yang ini pun dah disentuh tadi oleh bos saya. Dalam pembentukan jadual gaji baru ni ada 3 gaji single point untuk premier, gaji minimum dan gaji maksimum untuk kumpulan pengusaha tertinggi, dan juga gaji sebaris untuk PNP dan juga kumpulan pelaksana. Okey, next. Kita pergi terus kepada pembentukan gaji sebaris. Next. Okey, gaji minimum yang baru. Yang ini nanti saya tunjukkan gaji minimum yang baru. Penjajaran semula keutamaan ranking order perkhidmatan dan penjajaran semula kenaikan kadar gaji tahunan. Kadar kenaikan gaji tahunan ini pun ada peningkatan dari kadar gaji tahunan yang baru, lebih tinggi lah sebenarnya kalau kita lihat berbanding dengan SSM. Pula kadar gaji yang lebih naik, lebih panjang lah sebenarnya, sehingga 15 mata gaji, dan kadar seragam bagi setiap murid yang setara dalam semua klasifikasi perkhidmatan. Okey, saya beri satu contoh. Tengok next. Slide yang seterusnya. Okey, ini merupakan prinsip pemindahan gaji. Kaedahnya gaji tuan-tuan dari segi prinsip dia akan dipindahkan ke satu mata gaji di bawah SSM, kemudian diturunkan kepada mata gaji berhampiran di bawah gaji baru SPPA. Itu dia kaedah lah, prinsip yang ditetapkan oleh bahagian saran JPA. Okey, seterusnya boleh tak kita tunjukkan jadual gaji jadual gaji yang sebenar. Ini contoh lah macam mana dari segi kaedah bahagian saran membuat jadual gaji yang baru. Kalau kita berada di M41 di situ, berada di T9, dia akan digerakkan kepada T10 dan kemudiannya akan dipindahkan ke jadual gaji berdasarkan pada mata gaji yang sama atau tertinggi berhampiran di bawah SPPA. Jadi dalam kes ini dia bergerak T9 ke T10 di bawah SSM. Kemudian di bawah SPPA dia akan jatuh kepada T5, iaitu 2835. Kemudian pada tahun hadapan selepas panel PPSM bersidang, pegawai akan bergerak satu lagi mata gaji. Dia akan pergi kepada T5 kepada T6, iaitu 3060. Jadi kalau pegawai gaji yang Januari dia dapat lebih awal lah. Tarikh dengan gaji kekal, Januari, April, Julai dan juga Oktober. Ini dari segi prinsip, macam mana jadual gaji, penetapan gaji baru dibuat. Nanti saya akan tunjukkan jadual gaji. Boleh tak Cik Nizam kita tunjukkan jadual gaji yang kita dah scan Januari lah. Aku April. Ikut ni lah, tahun nanti tu, bulan kita tu yang terdekat. Oh okey. Kita tak dapat bagi salinan kepada tuan-tuan puan sebab salinan yang diberikan kepada kami ini masih bertaraf sulit lagi. Jadi dia tidak dicetak kepada umum lagi. Jadi kita tak dapat bagi salinan dan kemungkinan dalam minggu depan. Okey, ini contoh bagi grade saya pun tak nampak ni. Nampak tak? 24. Contoh lah Okey, saya tengok di sini dia ada cok rahsia di situ M54 di sini. M54 ni kalau sekiranya kita berada di T1 sehingga T8 di bawah SSM, dia akan turun kepada T1 di bawah jadual gaji SPPA, iaitu T17100 pada 1/1/2012. Dia akan turun ke 1.
7100. Kemudian selepas panel PPSM bersidang, dia akan bergerak kepada T2 7420. Ini dia punya, di pihak kami, di pihak semua manusia ni, kita senang je, dia tak perlu kira dah. Sebab jadual gaji ni dia dah ada arrow di situ, anak panah di mana kita berada, tanda gaji semasa pegawai tu di situlah dia akan digerakkan. Okey, tengok yang bawah pula, M52 M52. Contohlah di situ saya ambil, kalau kita berada T5 T5 5810.50, tarikh pergerakan gaji kekal sebelum ini seperti yang tahun lepas. Kemudian dia akan pergi kepada T4620. Ini untuk M52 lah. Okey, cuba tengok next contoh lain. M48. Okey, sekiranya kita berada pada P1 T4 sekarang ni, M48 5049.35, tarikh pergerakan gaji kekal dan gaji baru di bawah SPPA jatuh kepada T45320. Ini contoh untuk M48. Okey, boleh tengok yang skim lain tak? Skim apa yang kita ada, F ada tak? Sebab dalam ni ialah majoritinya begini, tapi ada juga skim-skim lain. Okey, tengok F F54 F54 bagi yang berada T1 dan T8 sehingga T8 di bawah SSM akan jatuh kepada T1 SPPA yang baru, iaitu 7095. Ini kalau F54. Okey, next. Cuba tengok F52 F52 katakan dia berada di T2 5185.33, tarikh pergerakan gajinya akan berubah kepada 1 April, dia jatuh kepada T25620. Ini contohlah untuk pegawai dalam skim F. Okey, next, ada contoh skim lain tak yang kita paparkan? Tak ada, itu je. Ini kecil sangat. Ini berempat. Saya ingat itu je lah contoh yang kita ada. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan nak tengok lebih detail, kita adalah buku. Selepas sesi majlis ini, tuan-tuan boleh jumpa dengan pegawai saya di belakang nanti untuk lihat sikit gaji. Kita tak boleh bagi salinan sebab kita punya ni agak terhad. Jadi itu dia yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan tentang pelaksanaan SPPA tadi yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan skip perkhidmatan, susah perkhidmatan yang berkaitan dengan apa yang berada di jawatan latihan. Jadi saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Apa tak? Terima kasih.